Ini ya. Lembut. Dia macam mana? Hello. Assalamualaikum. Kami ada tingkat 13 nak hantar memorandum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Saya Faris Musa. Kami nak jumpa Datuk lah untuk hantar memorandum. Ya ke? Datuk? Ya. Datuk tak ada? Ya. Prinsip bahawa NFC harus menjelaskan penggunaan kad kredit tersebut. Tak, biar polis. Pasal dia buat polis. Betul, tapi NFC harus jawab sebab ianya melibatkan wang rakyat dan kami sebagai rakyat berhak untuk tanya. Saya pun rakyat juga. Ya betul, Kita tuan pun rakyat. rakyat, tuan juga harus tanya. Dan perkara ini harus sampai Kita kepada berniaga. kepada betul berniaga, tapi kita berniaga. atas prinsip perniagaan itulah kami nak tanya di mana wang kad kredit RM593,500 Biar polis lah ambil. Betul, kami yang buat laporan polis. Yalah. Kami yang buat, hingga 13 yang buat laporan polis. Jadi sebab tu hari ini kami nak minta kepada KNFC sebab kami dah buat cabaran beberapa kali tapi malangnya tidak ada jawapan dan juga perkasa sendiri kata suruh pihak buat laporan polis kalau itunya palsu. Jadi kalau kita pun nak tahu sebab ini juga demi image NFC. Sebab tu kami nak segera supaya dia perlu jawab kepada rakyat. Ini melibatkan isu rakyat. Kalau dia tidak melibatkan wang rakyat yang dipinjam sebanyak 50 juta tu, dia tidak akan jadi satu isu besar. Sebab itu kita minta keluarga Datuk Sri Rizal Jalil ni, Datuk pengurusi dan juga kesemua kawal eksekutif ni, anak-anak dia ni, supaya menjawab sebab penggunaannya terhadap individu dan NFC yang bayar. Sebab tu kita minta dan desak supaya nyatakan kepada rakyat, buktikan apa penggunaan wang. Macam saya kata tadi, sebab sekarang itu ni dia kami bawa minta pasal atas sebab mereka individual. Jingga 13 dah buat laporan polis, kan? Jadi biarlah polis yang menyelesaikan tentang. Pasal you all report dah ada berapa report dah saya kata? Berapa dah? Banyak sangat kan? Jadi biar dia sebab banyak sangat. Ada phone. Ya, okey. Alright. Terima kasih ya. Okey, kita buat kenyataan. Kita buat misi ya. Nama apa dia tu? tak nama Khairuddin. Dia jawatan apa? Apa misi tu? Kami hari ini hingga 13 tampil ke pejabat NFC untuk menghantar memorandum berkaitan dengan kes iaitu penggunaan kad kredit pada tahun 2009 yang juga kami hingga 13 membuat laporan polis berkaitan isu yang sama tempatnya didedahkan oleh Ketua Strategik Parti iaitu Saudara Fizi Ramli dan juga Mak Safrudin Nasution dan juga Wabiza Suraidah Kamarudin berkaitan dengan penggunaan kad kredit RM593,500 pada tahun 2009 berdasarkan kepada rekod akaun CIMB Bank TTDI milik NFC. So kami hadir ini selepas laporan polis yang kami buat dan kami nampak bahawa ekoran daripada itu pihak pengurusan NFC terutama sekali Wan Shahino Izmir menjawab berkaitan dengan isu penggunaan kad kredit yang dinafikan kononnya atas pergi ke Australia, urusan perniagaan dan juga baru ini kenyataan perkasa sendiri supaya pihak NFC membuat laporan polis kalau ianya palsu. Sebab itu kita minta kerana ia merupakan rekod individu. Kad kredit ini atas nama individu iaitu Datuk Wan Saleh, Datuk Muhammad Saleh Ismail, yang kedua Wan Izinur Izran, Wan Saleh Muhammad Saleh, Wan Sahinur Wan Sahinur Izmir Muhammad Saleh dan juga Wan Izana Fatimah Zabedah Muhammad Saleh. Mereka ini merupakan pegawai tertinggi di National Feedlot Corporation yang menggunakan wang tersebut sebanyak RM593,500 yang dibayar oleh NFC yang merupakan duit rakyat. Jadi sebab itu atas kapasiti itu rakyat berhak untuk bertanya apa kegunaan sampailah digunakan hampir 600,000 penggunaan kad kredit yang dibayar oleh duit rakyat melalui National Feedlot Corporation ini. Sebab tu malangnya kami agak kecewa di mana pihak NFC gagal untuk menerima memorandum kami yang seharusnya diterima sebab kami nak minta supaya pihak NFC mendedahkan perkara ini kepada rakyat. Setiap penggunaan kita bukan nak menekan mereka bahawa timbulnya penipuan ataupun perbelanjaan yang mungkin tak tahu apa cerita sebab dalam laporannya ialah penggunaan secara langsam dibayar atas nama individu menggunakan kad kredit Maybank dan juga CIMB Bank.
Jadi sebab itu malangnya kami kecewa lah dengan keputusan yang dibuat oleh pihak pengurusan NFC tidak menerima memorandum untuk kami minta kepada mereka mendedahkan kepada rakyat setiap sen yang digunakan oleh mereka supaya rakyat tahu adakah ianya benar digunakan untuk pembangunan syarikat ataupun ianya gunakan untuk berpoya-poya oleh keluarga Datuk Seri Sarizat Jalil, Ketua Wanita UMNO dan juga merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Kita nak ketelusan, ianya melibatkan wang rakyat. Jadi justru kita ada, tapi kita malang tak dapat sampaikan memorandum ini kepada mereka sebagai suatu usaha yang kita lakukan untuk mereka dedahkan kepada rakyat berkaitan dengan penggunaan wang sejumlah RM593,500 penggunaan kad kredit. Kami juga nak maklumkan bahawa pada pagi tadi kami daripada Jengah 13 juga turut dipanggil ke Bukit Aman untuk mengambil kenyataan oleh pegawai daripada Jabatan Jenayah Komersial dan Bukit Aman berkaitan isu yang sama, juga termasuk dengan laporan polis yang kami buat berkaitan dengan pembelian Mercedes, 2 lot tanah di Mesin 10 Putrajaya, pengeluaran cek 15 cek kepada Impian Group Network Services hampir RM500,000 dan termasuk penyaluran wang ke Singapura kepada sebuah syarikat iaitu Midworks Singapore Private Limited yang juga turut milik keluarga Datuk Seri Sarizat Jalil, dan begitu juga dengan laporan kedua berkaitan dengan kad kredit. Kita mengharapkan kepada pihak polis terhadap kenyataan yang diambil tadi hampir 2 jam lebih oleh pihak polis dengan wakil kami daripada Jengah 13, saudara DK Vicky daripada Sekretariat Jengah 13 dipanggil oleh Bukit Aman, dan kami mengharapkan siasatan dengan terus, dan kami minta segerakan hasil siasatan tersebut dan mendakwa mereka yang terlibat ini yang secara jelas menyeleweng dan berlakunya pecah amanah jenayah berkaitan dengan penggunaan wang yang cukup besar, melibatkan wang rakyat 250 juta daripada hasil pinjaman untuk menguruskan National Feedlot Center ataupun Pusat Feedlot Kebangsaan. Okey, ada soalan? Apa alasan diorang terima memorandum? Alasannya ialah Datuk pengerusi NFC tidak mahu menerima dan menyerahkan kepada pihak polis. Kita faham, memang kita serah kepada pihak polis. Tetapi dalam masa yang sama, pihak pengurusan NFC menjawab kepada pihak media dan juga dalam program yang dianjurkan oleh kita pun tak tahu siapa penganjurnya, membantu NFC untuk menjelaskan kepada NGO yang kami NGO tak dijemput lah, dan memaklumkan bahawa tidak guna untuk kepentingan lain, untuk syarikat. Ya, boleh nafikan, tetapi kita nak bukti nyatakan kepada rakyat setiap of the single cent you bought or you use the card credit CIMB Bank and juga Maybank. Sebab kita ambil contoh pada Januari saja pembayaran pada 22 Januari 2009, pembayaran kad Maybank untuk Izana, untuk Izran dan juga Datuk Saleh ialah RM104,104 untuk Januari saja. Untuk apa? Takkan setiap bulan pergi Australia. Kan, untuk apa? Jadi sebab tu dalam penyata itu menyatakan dengan cara umum pembayaran tersebut. Jadi kita nak detail sebab mereka kad kredit ini atas nama individu, tetapi dibayar dengan wang NFC, bukan atas nama kad syarikat, tetapi atas nama individu. Datuk Dr. Muhammad Saleh, Wan Izran, Wan Izana dan juga Wan Izmir. Harus dijelaskan kepada rakyat kan, apa dia guna duit tu, betulkah untuk pembangunan syarikat ataupun untuk kepentingan peribadi. Jadi kalau untuk kepentingan peribadi, kami juga nak buat memorandum segera untuk beliau kena harus menjawab dan juga membayar balik setiap single sen yang digunakan kalau betul untuk berpoya-poya. Dan pihak SPRM dan juga polis harus mengambil tindakan tegas. Kami tak mahu ada sikap double standard dalam kes siasatan tersebut. Seperti mana kenyataan sebelum ini berkaitan dengan kondominium, bahawa siasatan awam mendapati bahawa tidak wujud pecah amanah jenayah berkaitan dengan pembelian kondo. Tapi dalam masa yang sama, pengerusi NFC memberitahu bukan beli 1, 2 unit. Menggunakan duit NFC melalui syarikat NMLC, beli 2 unit. 1 unit harga 6.9 juta, bermakna 2 unit 13.8 juta. Kami lapor SPRM dan diambil alih oleh pihak polis ialah 9.8 juta. Rupanya lebih banyak lagi.
Dan akhirnya kenyataan dibuat sewaktu Perhimpunan Agung UMNO, Timbalan Ketua Polis Negara memberitahu bahawa tiada berlaku pecahan mana jenayah. Dan laporan kedua juga jingga 13 buat berkaitan dengan kenyataan Dr. Muhammad Saleh bahawa pembelian kondominium 2 unit di Wan Menurung Bangsa. Dan juga termasuklah pembelian kondo di Singapura. Jadi sebab tu kita minta dan desak pada pihak polis jangan bertindak dui standard. Rakyat kena pemimpin UMNO, keluarga, kroni dibebaskan tanpa sebarang tindakan yang diambil secara drastik dan berbeza. Kita tengok dalam kes Samsul Bahrain pun berbeza. Saat Datuk Samsul Bahrain ditangkap, kononnya menggunakan wang untuk membuat aduan, membuat rasuah kepada pihak polis, terus ditangkap dan dibawa kepada SPRM. Tapi kenapa laporan yang juga hingga 13 buat berkaitan dengan kenyataan salah seorang tokoh UMNO berkaitan dengan email menjelaskan bahawa Datuk Muhammad Saleh menggunakan Samsul Bahrain, tak ada tindakan sampai sekarang. Dibebaskan tanpa sebarang diambil untuk direman untuk diambil keterangan. Tak ada. Jadi sebab itu kita tengok double standard wujud atau dui standard wujud dalam kes NFC ini, dan kita hingga 13 bagi mewakili rakyat yang juga cukup tertekan dan terasa dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Datuk Seri Saizat Jalil, Ketua Wanita UMNO. Terima kasih.